Adalah last topik ataupun extra yang saya nak kongsikan kepada anda, macam mana kita nak buat pembelian dekat platform lah. Tadi yang sebelum-sebelum ni punya video saya just tunjuk macam mana kita cara nak buat pembelian. Okey, beli sekarang ke beli nanti ke, bila ada signal. Okey, sekarang ni saya nak buat pembelian. Okey, buat pembelian dan teknik lah, skill saya nak tunjuk kepada anda bagaimana kita nak buat pembelian. Okey, untuk mesh terus lah. Okey, so dia ada beberapa cara, sama ada kita nak queue untuk beli ataupun kita boleh beli terus pada harga yang kita nak. Okey, so ini adalah platform Hong Leong HLE Broking. Okey, dia sebenarnya sama je lah. Mana-mana platform pun lebih kurang sama saja. Dia tak ada beza sangat kat sini lah. Cumanya sebelum saya nak buat pembelian, saya nak buat penjualan terlebih dahulu. Sebab last month, bulan 6, 8 bulan 6 saya dah buat pembelian satu kaunter Techfast. Okey, Techfast ni saya buat pembelian pada harga 660, kemudian sekarang ni dah naik sehingga 915 dan dia pernah cecah 950. Cumanya saya jaranglah dapat jual pada harga yang agak tinggi. Okey, daripada momentum kaunter Techfast ni saya nampak dia macam dah slow, walaupun saya nak boleh jangka dia mungkin akan boleh naik lagi, tapi saya nak jual sebab saya nak ganti kaunter lain. Saya nak jual sebab saya nak ganti kaunter lain. Itu reason saya jual. Bukan sebab bukan sebab dia nak turun ke apa. Saya rasa macam dia nak naik lagi lah. Kalau ikut daripada signal sell, ada sedikit sahaja signal sell. Tak strong signal sell. Adalah signal sell tu. Cuma dekat sini bukan saya nak fokuskan kepada signal sell ataupun signal buy. Saya nak fokus kepada kita nak buat pembelian dekat platform. Okey, so saya beli pada harga 660, sekarang 915, lebih kurang dalam 38% macam tu lah. Profit 38% masa sebulan lebih sikit. Okey, so sekarang ni ada masalah sikit untuk saya buat penjualan sebab sekarang saya ada 150 lot. Kalau saya nak jual pada 920, sebenarnya saya dah queue dah lah 920. Kalau kata ada orang buat pembelian pada harga 920 ni, maka mesh lah sebab memang saya queue dekat awal tadi lagi dah. Tapi kalau saya nak jual pada 915 pun tak boleh juga sebab hanya ada 3 lot sahaja yang nak beli. Saya ada 150 lot, so tak cukup lah. Melainkan nanti kalau dia jadi banyak dekat sini, mungkin saya akan jual pada harga 915. So sementara kita tunggu tengok mungkin ada perubahan pada harga 915 atau 920. Okey, ataupun 910 pun tak apa, tak ada masalah. Saya nak story sambungan ataupun cerita berkenaan dengan kaunter. Okey, sebelum tu saya tunjuklah kenapa saya buat pembelian. Okey, based on moving average, okey, EMA 5 dia dah close di bawah garisan merah ni, memang saya monitor untuk jual lah, Okey, walaupun hari ni dia naik sedikit tapi tak meyakinkan lah. Okey, so bagi saya tak meyakinkan. So saya nak jual dulu kaunter ni atas sebab-sebab lain. Kaunter ni dah naik sehingga 90 sen. So kebanyakan orang dia suka kaunter kurang daripada 90 sen lah, kurang 80 sen kebanyakan. Okey, so mungkin pergerakan dia agak slow sikit. Dan saya nak ganti kepada kaunter Franken. Okey, saya nak ganti kepada kaunter Franken. Yang mana support adalah 370, sekarang harga adalah 390. So saya nak beli pada harga 390. InsyaAllah, kalau tak boleh saya beli pada 395 lah. Tapi sekarang ni tak ada perubahan lagi. Kalau kata 915 ni ada queue yang banyak, mungkin saya akan jual pada 915. Sebelum tu kita tengok kaunter Franken. Okey, kalau nak beli pada harga 390, okey, boleh. Sebab ada ramai yang nak jual kat itu, 12,000 lot. Harap-harap sempat saya buat pembelian. Kita tengok ada perubahan tak. Sebelum saya nak pembelian, saya kena jual dulu stok ni. Saya kena jual dulu. Okey, tak ada apa perubahan. Saya pause dulu video ni. Kalau ada perubahan, saya akan tunjukkan kepada anda terus. Okey, so dia ada perubahan dekat sini yang mana best sell itu sebanyak 99 lot. Ada orang cuba nak queue pada harga 915, yang mana tadi saya queue tadi pada harga 920. Sebab tu saya malas nak queue. Ni reason saya malas nak queue. Kalau saya nak jual, saya jual je dekat harga yang orang nak beli. Faham tak? Itu reason saya lah. Sebab dia kalau tadi mula-mula saya queue 920, padahal saya boleh jual 915. Sekarang ni kalau saya nak jual 915, silap-silap tak dapat 910 pun.
nanti dia dah jadi best sell. Faham tak dekat sini? Lebih kurang lah. So kepada yang baru, kepada yang baru, yang lama mungkin dia dah faham. Kepada yang baru saya nak terangkan sedikit. Best buy ini adalah harga yang ditawarkan untuk harga yang orang tawarkan untuk dia buat pembelian. Maknanya dia belum ada lagi saham ni ataupun dia dah ada tapi dia nak beli. Cumanya dia nak beli, dia queue pada harga yang agak rendah. Agak rendah iaitu 910. Padahal satu bit je pun. Okey, yang manakala 915 ini adalah best sell. Okey. Kalau kata kita belum buat pembelian, kita nak beli dan nak dapat terus. Contohnya, so kita boleh beli pada harga 915, okey, confirm match terus. Sebab ada orang cuba nak jual pada harga 915. So kita kena faham. Ada yang menggunakan bid dengan as. Lebih kurang je lah. Okey. So sekarang ni saya rasa saya nak buat penjualan lah. Saya nak buat penjualan terus. So saya nak cancel balik order saya dekat 920 ni. Okey, so saya cancel pada 920. Okey. Okay, cancel pada 920, so order cancel. Okey, sekarang ni saya nak buat penjualan pada harga 910. Okey, dekat sini juga anda akan dapat satu ilmu yang agak berguna terutamanya kepada yang baru. Okey, kalau anda tak faham ataupun kenapa anda tak pernah tahu pun kenapa harga counter itu, contohnya Techfast ni, kenapa harga dia 915. Di sini saya akan tunjukkan kepada anda jawapan lah. Okey, so saya sebenarnya 915 ini adalah transaksi yang terakhir. Kalau kita tengok transaksi terakhir 915. So harga pun 915 lah. Maknanya ada maknanya ada penjualan ataupun pembelian pada harga 915. So harga terkini Techfast adalah 915. Inilah pada pukul 4 petang. Okey, katalah saya ada 150 lot dan saya nak jual dan match terus pada harga 910. Maka nanti harga akan berubah pada 910. Okey, itu dia punya, anda kena faham konsep perubahan harga. Okey, saya jual pada harga 910, 150 lot pada harga 910. Okey, so automatically bila saya send, masukkan password, confirm sahaja, dia akan match pada harga 910. Okey. Bila dia match, bila dia match saja pada harga 910, iaitu 150 lot yang saya buat penjualan tadi, maka harga pun akan turunlah 910. Nampak tak dia punya, ni kena faham teknik ni. Kena faham, bukan teknik lah, kena faham situasi ni, kenapa harga berubah. Kenapa harga berubah dan harga berubah balik kepada 915. Kenapa harga berubah kepada 915? Sebab ada orang beli sebanyak 60 lot pada 915. Tapi kenapa orang tanya dekat sini, bila orang tanya kenapa 210 sedangkan dia 60? Sebabnya saya tadi saya jual 150 lot, dia beli 60 lot. So dalam minit yang sama pada pukul 4.27 ada pembelian dan ada penjualan, iaitu penjualan saya menjual sebanyak 150 lot dan dia membuat pembelian sebanyak 60 lot. Maka jadilah 210, yang mana 210, 29% ini adalah beli. Yang beli tu 60 lot sahaja. Yang 150 lot saya jual tadi. So yang beli 60 per 210 dapatlah 29% pembelian. Faham lah? So lebih kurang lah dekat situ. Okey, so saya dah jual. Bila saya dah jual, okey, sekarang ni saya nak tengok berapa duit yang ada. Dekat sini saya pening sikit. Sekejap lah. Saya nak tengok baki duit yang saya ada untuk buat pembelian next counter. Okey, saya nak buat pembelian counter Franken. Okey, so dia punya, alamak tak nampak duit dah kat sini. Saya kena check order status dulu. 13,650. Okey, katakan saya nak buat pembelian sebanyak 14,000. Okey, counter ni saya cerita ni RM lah, bukan lot. So kita pergi ke counter Franken, saya ubah terus counter, saya tanpa saya dah kaji secara maknanya saya simpan, saya tak bawa keluar duit tu, saya nak buat pembelian terus. Okey, so saya buka kalkulator kalau ada. Okey, so nak bagi mudah Okey, katakan saya nak buat pembelian sebanyak RM14,000. Ni dalam nilai ringgit. So kita tengok berapa yang kita akan dapat.
Okey, RM14,000 anda bahagikan dengan 0.390. Okey, bahagi mana bahagi ni? Okey. 0.390. So akan dapat berapa unit lah? So kita akan dapat lebih kurang 35,897 unit. So saya ambil 35,000 unit saja ataupun 350 lot. So saya terus buat pembelian sebanyak tadi sell tekan warna merah, buy tekan warna hijau lah nah. Okey, so saya ambil ni dah duit kat tepi ni rupanya. Okey, pada harga saya ambil 350 lot ataupun 35,000 unit dengan harga 0.390. So saya akan lebih kurang tak sampai 14, 13,000 lebih macam tu. Okey. Okay, nampak? RM13,650 iaitu 35,000 unit share yang berharga 39 sen. So saya confirm terus, maka match lah. Okey. So 350 yang saya buat pembelian tadi. Okey, dekat sini pada pukul 4.30 saya buat pembelian sebanyak 350 lot. Okey, so kita check balik dekat order status. Match tak? Match lah. Oh, sama nilai lah. 13,650. Pandai mereka. Nah. So, daripada kaunter Techfast, saya gantikan kepada kaunter Franken. Okey, sebab apa saya ganti kaunter Franken? Kaunter Franken ni dia dah all time high. Okey, dia ada beberapa signal dan saya kena terangkan kepada anda risk, iaitu saya akan jual kaunter ni kalau dia close dekat bawah 37 sen. So saya mengambil sebelum apa-apa saya dah fikir dah risk yang saya akan tanggung iaitu sebanyak 5% risk. Kalau 5% daripada 14,000, katakan 13,000 tadi, 13,650. Okey, didarab dengan kita kata ambil lebih sikit 6%. So saya akan menanggung risiko kerugian sebanyak RM800 lah. So saya sebelum saya buat pembelian saya dah fikir dah berapa risiko yang saya sanggup tanggung untuk rugi kalau kaunter ni saya perlu cut loss. Nah, bukan kita beli je kita fikir untung terus, tak lah. Kalau dia turun bawah 370 saya jual lah. Okey. Itu je teknik dia. Okey. So sekarang ni kaunter ni saya jangka selagi tak ada signal cut loss saya akan hold sehingga minggu ketiga bulan 8. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi ini adalah video terakhir untuk chapter 1 ni, video tutorial untuk chapter 1. Bagaimana cara memilih kaunter, bagaimana cara untuk buat pembelian, nak buat penjualan, nak hold, nak tengok kaunter tu uptrend tak uptrend, semua saya dah tunjukkan kepada anda. Harap benda ni berguna untuk masa sekarang ataupun masa-masa akan datang. Okey, so gunakan sebaik mungkin, jangan kedekut ilmu. Okey, ada orang minta ajar, anda ajar, tapi jangan pergi forward lah video ni pergi bagi mereka tu. Dah lah, orang nak ajar, anda kena ajar. Sebab orang nak belajar, anda kena ajar. Nah, bukan kopi sebiji bagi, tak lah. Kalau orang nak ajar, pergi ajar. Orang nak belajar contohnya, dia berminat nak belajar, so anda boleh ajar dia. Sebab bila kita bagi, insyaAllah kita akan dapat lebih lagi. Okey, itu yang saya buat. Okey, Assalamualaikum sekali lagi.